Okay, so 3A, kita 3A first. Okay, so untuk soalan 3A ni kita tak bernasib baik lah sebab soalan tak bagi pun kita, diagram. So kita jangan expect every question dia akan buat diagram untuk kita. Tak, kalau dia tak buat diagram, kita akan buat diagram lah. Diagram dengan free body diagram lain diagram tu kira macam sketch macam tu, and then daripada diagram kita akan buat free body diagram. Okay, 3A. A 3 kilogram cube is placed on a rough plane. The plane is then slowly tilted. Tilted tu maksudnya diangkat lah, macam diangkat, tilted until the cube starts to move from rest. Okay, angle of inclination is 25 degree. So awak boleh buat terbalik pun tak apalah, maksudnya saya buat yang ke arah sini lah, tilted dia ada way around pun boleh. So angle of inclination F 25 degree. Okay, ada cube, rough surface, rough, so maksudnya saya buat tanda ni sebagai rough lah. Alright, start to move from rest. Dia cakap the cube start to move from rest. Start to move, dah moving ke belum ni? Start to move ni, is the object moving? Belum. It's about to move, not yet moving. Baru nak mula bergerak tapi belum bergerak. Therefore U equal to 0 lah. Dia belum bergerak lagi. Alright. So calculate the coefficient of static friction. So ni nak apa? Nak F ke nak mu? Nak mu S lah in this situation. Okay, mu S. Alright, so daripada sini kita akan transform kepada FBD. So step 1, ni awak ikutlah nanti langkah-langkah step-step ni sebab sama je nanti step dia untuk every question. So step 1 FBD lah. So FBD cube tu bulat lah. And then ada fases apa? Kalau kita tengok cube ni, dia on a surface kan, macam Safan cakap, korang dah discuss dengan Safan, kalau on a surface dia ada apa? Normal. Very good. Normal must be perpendicular to the surface. Tengok surface ni dia macam dia tak horizontal kan, dia sengit sikit kan, jadi perpendicular dia pun dia bukan along tegak macam itulah, dia macam ni lah. Yang ni boleh faham tak? Normal. Kenapa dia macam ke arah sana? Sebab perpendicular to the surface. Surface ni saya buat dotted line lah. Okay, surface ni sebagai which axis? X axis. Masa awak form 4 kan, saya pun dulu pernah ajar sekolah menengah. So saya dapati bila sekolah menengah tu pelajar dia bila dia nampak surface tu, saya ingat lah with angle kan, dia akan turn untuk tegakkan, luruskan. So macam itu tidak digalakkan. In fact tak boleh langsung, sebab saya dapat info baru-baru ni kata supaya pelajar jangan luruskan plane tu, sebab nanti dalam exam tidak diterima. So kita kekalkan, kalau plane tu saya ingatlah itu sebagai x axis. Okey, jadi y axis dia di sinilah. Boleh terima tak macam ni? Yang dotted line ni, kenapa saya buat axis dia bukan solid line? Kenapa saya buat dotted line? Kenapa dotted line? Alah medium, kenapa tak buat line macam normal ni, macam betul-betul lah. Kenapa kena dot? Kenapa? Awak rasa kenapa? Nak bezakan dengan force Very good. Nak bezakan axis dengan force. Force dengan axis lain. Free body diagram kita nak fokus pada forces sahaja. So macam ni adalah force. Okay, normal adalah force. Alright, jadi kita dah ada normal on the surface. Okay, cube on a rough surface. Bila rough, wajib ada apa? Force apa? Friction. In this case friction, static friction, sebab dia belum bergerak. Okey, masalah sekarang kita dah tahu ada friction, tapi in which direction? Kan? Dia kata tilted. Kalau dalam gambar saya ni, saya tilted macam ni. So object turn untuk bergerak ke along macam ke bawah ke atas sana? Which one? Ke bawah. Okey. Now kita tengok apa konsep frictional force. Dia adalah oppose the
Oppose the motion. Oppose the motion. Kalau kita berjalan ke depan, kan? Friction kita ke mana? Ke belakang. So kalau dalam cube ni, kalau dia bergerak, nanti dia bergerak ke bawah. Jadi friction nanti in the opposite direction. S. Static friction. Ini boleh faham yang ni? Boleh? Faham madam. Okay. So apa lagi forces yang ada? Adakah dua ni saja? Ada satu lagi yang wajib. All the objects mesti ada apa? Weight. Weight ke mana? Along y-axis ke pointing downward? Downward. Downward. Dalam kes ni y-axis dia tak downward, nampak tak? Ni. Jangan awak ingat weight sentiasa dekat y-axis. No, dalam kes ni kan y-axis not downward, tapi weight is always pointing apa? Downward. Okay, kalau dalam situasi lain kan, ini x-axis, ini y-axis. Kalau objek kat sini, weight, betul, along y-axis, sentiasa downward. Ada soalan tak yang tu tentang weight? Ada soalan? Tak ada. Clear Okay. So angle 25 here, kita nak letak dekat dalam free body dekat mana? In which part 25 degree ni? Dekat label A ke label B ni? A ke B? B. Automatic B. Ni macam kira macam tips dah boleh hafal. Siapa letak sini 25 degree kan, tiba-tiba letak sini pula 25. Salah, dia wajib di sini. Madam ni kata jangan hafal, kena faham. Yelah, saya nak tanya awak faham tak kenapa kalau this angle 25 automatic in this part 25, bukan this part, bukan that part. Kenapa tahu tak 25 degree kat sini kenapa? Ni bukan fizik. Nak tahu tak kenapa? Sorry, ni saya ingat sikit. Ni weight kan? Cuba you tengok saya draw ni. Ni bentuk apa ni? Triangle. Sini 25 kan? Sini berapa angle dia? 90. So remaining ni berapa? 90, 180 minus 90 minus 25 berapa? Berapa anak-anak? Yang sini 65. Okay, 65. So sini 65. Okay, mana datang 25? Kan y-axis kan yang dotted line ni, betul tak? Y-axis ni, sama tak ni? Y-axis kan? Jadi ini 90 tolak 65. So yang sedikit ni hanyalah berapa? 25. Jelas tak? Jelas so lepas ni dah tak payah dah buat conteng-conteng macam ni dah. Automatic kalau sini 25, dekat bahagian ni 25. Kalau this one 10 degree, this one bahagian ni 10 degree. Okay, tu memang kalau salah tu macam rasa macam ya Allah, kenapalah aku salah yang ni. Okay, tu memang dah understood dah. Why? Tu kita dah bincang lah tadi kenapa. Okay, sebabkan segitiga tu lah. Right? Yep. Alright. So kita teruskan. Ada lagi tak forces? Ni, ada lagi tak? Kalau salah free body diagram, insya-Allah lah semua salah. Boleh Yang ni okey Okay. So step pertama dah selesai. Now kita move kepada step kedua, the second step. Step 2, kita akan buat table. Kita akan resolve into X and Y component. Bismillahirrahmanirrahim. X ada panjang sikit, Y. Alright. Ini force, because we are dealing with chapter 4, topic forces. So sini F lah. Okay, how many forces are there in the free body diagram? 3. So kita senaraikan 3. Tak salah nak letak mana W dulu ke N dulu ke, letak je N W F S. Ni nanti kan sama je, soalan-soalan lain pun sama je step dia. Okay, N. Ingat, saya ingatkan lagi sekali, kita tulis apa yang kita nampak. Okay,
Normal, kita tengok normal. For x-axis, ada tak normal dekat x-axis ni? Cuba tengok normal. Normal in which axis? Please respond. Why? Y-axis kan? Ada ke? Y-axis. Y-axis. Jadi dia adalah hak mutlak Y-axis saja. X-axis ada kena mengena tak dengan normal ni? Ada. Tak ada. Therefore, x-axis apa? Zero. Zero. Terus zero. Y-axis? N. N. Very good. N. Tak payah letak nilai dulu. Kita macam dah tak nilai, tak apa. Letak je N. Positif ke negatif? Positive. Pandai. Belah atas kan? Nampak? Dia macam ulang-ulang je. Okay, now kita fokus W. Ada nak tanya ke? Ya. Ya? Dua orang patut tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Okay, dah kot. Alright. So, W pula. W. Cuba lihat W. In which axis W? Between. Between. Jadi ada hak mutlak siapa-siapa tak? Jadi W ni hak siapa? Dua-dua. X and Y. Jadi we are dealing with X first. Okay, X, W. Nak bawa ke sini kan? X ni. X ni X axis ni. Nak bawa ke sana. So W. Apa? 925. Yes, clever girl. 25. Kenapa sign? Kenapa sign? Bukan cos. So Y-axis. Sebab 25 ni dia kena pada Y-axis bukan X. Jadi X tak dapat angle 25, dia guna apa? Sin. Okey? Jadi positif ke negatif? X-axis ni. Negative. Negatif. Sebab sebelah mana? Sebelah apa? Kiri. Sebelah kiri. Sebab dia tak bergerak, kita bila objek tu not moving, kita assume macam biasa. Kiri negatif, kanan positif. Okay, so negative. Alright. Y-axis W cos 25. Positif ke negatif? Negative. Why negative? Why is that? Why you choose negative? Sebab kat bawah. Bawah. Very good. Okay. Fs pula. Bila. Dia below kan? Fs? Fs? Komponen X. Fs ni XN. lie on x-axis kan? Y ada kena mengena tak? Tak ada. Zero. Siap-siap. Okay, Fs. Fs, Fs lah. Positif ke negatif? Positive. Positive. Positif. Sebab ke mana? Kanan. Kanan. Sebelum ni ada student tanya, madam, kenapa? Biasa kita tahu motion kan frictional force oppose the motion. Mestilah frictional force sentiasa negatif nilai dia. Betul, tapi sekarang ni dia bergerak ke tak bergerak ni? Bergerak ke? Belum lagi bergerak. So sebab kita dah assume kiri tu positif, dan it happen that frictional force tu belah kanan kan. So kanan tu lah yang positif. Okay? Alright. So ini dah ada dah lah forces. So sekarang kita akan sum up lah. Kita akan carikan total. Kenapa tak boleh ni? Alright. Okay, so kita akan cari summation of force. Masalah pula ni. Sekejap macam-macam dugaan pula hari ni Ayo. Sekejap. Saya padam sekejap macam mana.
Okay dah. Alright, sorry. Okay, so dekat bawah ni kita buat summation of f. Summation ni kita sum up all the x-axis dengan y-axis lah. Okay, so x-axis summation of fx macam mana? 0 minus w sin 25 plus fs. Okay, for y-axis apa dia? N minus w cos 25 plus 0. Tak, nanti kan kalau you all dah cakap kan 0 ni you tak payah tulis pun tak apa. Saya tulis sebab nanti kan ada yang confused. Madam, 0 tu tak payah tulis. Boleh tulis. Nanti dah cakap tak payah tulis. Okay, bab ni adalah step 2. Okay, now kita pergi kepada step 3. Okay, kita pergi kepada step 3. Alright, step 3. Okay, step 3. Okay, step 3, summation of fx. Kita ni di luar jadual di luar jadual. Nanti jawapan akan muncul fy. Okay, now saya nak tanya you all, is the object moving? Lagi sekali, kenapa media nasi tanya je? Sebab nak jawab, kita nak buat step 3 ni. Moving or not? No. Jadi dia adalah static ke dynamic? Static. Bila static, summation of f equal to apa? 0. Pandai. X 0, y pun 0. Sebab objek tak bergerak, so dia tak bergerak x, y axis atas bawah. Y tu maknanya dia tak bergerak atas bawah, dia tak bergerak kiri kanan. So dua-dua komponen dia adalah 0. Summation of all forces equal to 0. Okey, sekarang barulah kita fizik sini saja. Yang lain semua matematik. Kenapa saya kata matematik? Sebab lepas ni kita akan substitute dan cari nilai saja. Dah, ini saja yang fizik. Saya akan buat yang matematik ni warna lain. Okey, kata warna purple. Okey, now kita dah ada konsep 2 ni. Now kita tengok fx, summation of f. Kat sini dalam table summation of f. Tapi ada label x bahagian yang ni kan. Aku dah buat dah bawah. So kita substitute. Yes, ada masalah? Bukan dia mention kat sana starts to move from rest tu. Start to move from rest. Is the object moving? Start to move, not yet moving. It's about to move. Macam kita macam nak lomba lari, bersedia nak lari macam tu. Tapi belum lari lagi. Boleh? Okay? So, okay. So, fx, so sini semua fx. So, 0 ni kita tak payah bawa lah. Kita dah negative w sin 25 plus fs equal to 0. Okay, fy and minus w cos 25 plus 0 tak payahlah, equal to 0. Sekarang kita dah macam dah nampak sinar di hujung jalan. Okay, so kita nak cari mu kan? Mu, tak ada pun mu, tak apalah, kita gantilah dulu. W equal to mg sin 25 plus mu s n equal to 0. M ada tak nilai? Anak-anak, M ada tak nilai? Ada. G ada tak nilai? Ada. Okay, M berapa nilai dia? 3. Okay, G. Jangan letak negatif sebab depan ni kita dah consider direction. Nampak tak ni? Kalau kita letak lagi negatif memang salah terus. Sin 25 plus mu s lah kita nak cari. Alamak, N ada tak nilai? N tak ada kan? Cakap dengan N, sabar. Tak ada, sabar. Cakap dengan dia, sabar. Kita tengok sebelah ni. Kita intai sebelah. Allah, N kat sini lah. W cos 25. W mg cos 25. M 3 kan? 9.81 cos 25. Okay, so boleh tak cari N? Kan? Nanti N nilai dia 26.67. Ni you pandailah tekan kalkulator. Okay, N ni normal. Ini adalah unit dia. So, kini kita substitute 26.67 equal to 0. Now you calculate mu s. Dapatlah jawapan. So, saya nak fokuskan yang color merah itu saja fizik.
Yang color purple ataupun biru. Purple ni adalah apa? Matematik. Substitution, tekan kalkulator, dapat jawapan. Boleh? Jadi jalan kerja dia nanti sama je untuk every question. Okey? Ni ingat ni unit tau, bukan N ni unit Newton. This one bukan Newton, ini adalah force, normal force. Lain. N ni dengan ini lain Itu yang saya nak highlight. Okey, so far soalan 3A ada soalan tak? Ada yang tak faham tak? Ini je step dia. Step 1, step 2, step 3. Ada jawapan. Dah. Boleh teruskan B. Boleh Okey. Soalan 3A ada berapa free body diagram yang kita buat ni? Satu. Nampak ni kita lukis berapa ni? Satu. Kalau yes. Ada nak tanya ke? Tak ada. Kalau free body dalam kes 3A, objeknya satu. So, one free body diagram. Kalau dalam satu soalan tu ada 3 objek, maknanya kita akan lukis berapa free body diagram? 3 free body diagram. Jadi kita kena buat berapa table? 3 table. Biasalah. Life is not a bed of roses. Tu yang student kata susah. Lah 3. Sebenarnya bukan susah, banyak kerja. Banyak kerja dengan susah lain tau. Okey? So jangan putus asa lah. Dia punya key jangan putus asa. Okey, so kita tengok 3B 3B. Alah, padam. Ni 3B. Okey, jadual ni saya tak padam dulu. Saya padam ni free body diagram. Sebab free body diagram untuk setiap soalan lain-lain. Okey. Alright. Okey. Alright, so 3B. A wooden block of mass 2 kilogram block slides down with constant velocity on an inclined rough plane. Ni kalau dah biasa kita lukis ni 30 degree. Okay, wooden block mass 2 kilo rough. Okay, rough. Alright, slides down, ada velocity, constant velocity, constant V. Okay, sketch free body diagram. Ni kebetulan disuruh sketch. Kalau dalam soalan tak suruh sketch pun kita wajib sketch. Okay, kita wajib sketch. So step 1, nampak saya tak ubah pun step ni. Maknanya kekal step 1 free body diagram macam biasalah. Ini x axis sebab plane dia saya ingat kan. So x axis dia pun saya ingat. Ni y axis. Okay, tolong saya forces apa yang ada? Normal. Lagi pandai lagi. Weh, ke mana ke bawah ni? Patut 30 degree tu kat mana? Y axis pandai. Lagi ada apa? FK kat sana lah sebab dia moving downward macam tu kan. So FK kinetic sebab dia dah moving ke belum? Dah, very good. Dia dah moving. So macam kita buat tanda sikit lah. V constant. Jangan you buat dekat free body diagram ni. Salah. Ni saja free body diagram. Ni sebagai rujukan kita lah tepi ni. Kita nak tahu dia objek ni dah bergerak. Okey, sekarang kita padam yang ni. Ni N. Okey, N W F S ni padam. N. Ni padam. Ni padam. Okey, N. Positive N ke negative N? Kat mana? N, in which axis? Y, positive N. Sama macam tadi. Okey, W pula. Alah, sama macam tadi. Nampak macam soalan dia. Alah, macam kadang-kadang macam bosan je buat soalan benda yang sama. W
Sin 30. Negatif. Ini negatif W. Negatif W. Cos theta Cos theta. 30. Cos 30. Okey, tapi dekat sini kan, dekat sini ada pembetulan. Bukan pembetulan, ada lain sikit kat bahagian ni. Okey, saya buat catatan tepi sikit. Lepas tu saya asyik tanya je, moving or not? Moving kan? If the object is moving, okay, so positive adalah in the direction of the object. Negative opposite direction of the object. Okey, cuba you tengok dekat sini balik. Okey. Object dia bergerak, the object is moving along x axis ke y axis? Ini kena fokus. X axis ke y axis objek tu bergerak? X axis. Sebab dia dekat plane, dia slides down right? Ada ke dia bergerak atas bawah sampai dia turun tu? Atas bawah. Ada tu? Ada ke? Tak. Jadi dia bergerak along x axis. Okey. Jadi x axis direction dia kira ke arah sini kan? Jadi ini sebelah kiri, tapi dia bergerak ke arah kiri ke kanan ni? Ni. Kanan. Ni objek ni dia slides down kan? Kiri. Bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri kan? Jadi bila bergerak ke kiri, kiri tu positif. Madam, kenapa pening lain? Sebab tu awal-awal dulu saya cakap, semuanya kita assume. Yang selalu kita assume macam dalam matematik, dekat kertas graf kan, si X kanan positif, kiri negatif tu kalau objek is not apa? Object is not moving. The object is stationary. Dia tak bergerak, dia pegun. Dan kita buat macam biasa. Kita assume kanan positif, kiri negatif. Tapi sekarang objek bergerak. Biasanya fizik dia memang melibatkan pergerakan lah. Okey, jadi yang bergerak tu dapat positif. Yang opposite daripada pergerakan tu dapat apa? Dapat negatif. Itu x-axis tau. X-axis. Now we are talking about y pula. Y objek ni static dekat y ke dia ada bergerak atas bawah? Static along y axis. Jadi bila static macam biasa, atas positif, bawah apa? Negatif. Nampak tak? Contoh saya bawa situation lah. Katakanlah nanti saya padang, sekejap saya buat colour lain. Okey, katalah kita main tug and war. Tug and war ni tarik tali lah. Okey, kita main tarik tali. Okey, kita ada student X, student Y. Okey, dia main tarik tali. Tiba-tiba student X ni dia tarik dengan 10 Newton. Student Y ni dia tarik dengan 5 Newton. Student mana yang menang? X. Student X. Kan? So, tali ni akan bergerak ke kiri kan? So, bila menang, inilah yang positif. Oh, 10 Newton. Student X menang. Tapi dia bergerak ke kiri. Takkan kita nak kasih dia negatif, kita kasih dia apa? Positif lah. Boleh? Positif tu kiranya dia menang dapat. Okey, dia bergerak ke arah dia bergerak, maksudnya motion tu ke arah kiri dapat positif. Okey, kalau kita bawa situasi yang lain pula. Okey. Wait Okey, katakanlah Y 50 Newton. Siapa menang? Y. So dia bergerak ke kanan kan? Jadi kanan apa? Kanan positif. Itu beza dia kalau bergerak dengan tak bergerak. Jadi kat sini W X axis
sebelah mana ni? W X axis ni kan, W kita nak resolve sebelah kiri kan, tapi kebetulan kiri tu ke arah pergerakan, jadi sini letak apa? Positif. Okey, W kita nak resolve Y axis. Tak ada masalah. Y ni tak ada kena-mengena pun dengan pergerakan, dia tak bergerak atas bawah. Jadi W ke bawah still negatif. Yang ni boleh faham tak? Tu pentingnya saya macam cakap tadi, Google Meet untuk hari ni sangat penting sebab dia ada reason behind kenapa ada positif, kenapa dia lain sikit. Okay, alright, kita teruskan. FK. Alright, saya nak uji awak pula. FK X axis. FK memang dekat X axis, tapi persoalannya positif ke negatif? Negatif. Medium kan di sebelah kanan. Ya, tadi FS tu sebelah kanan soalan A tu, tapi dia tak bergerak, so sebelah kanan of course positif, tapi sekarang ni dia bergerak ke arah kiri, jadi belah kanan tu negatif. Okey, Y axis zero. Bagus. Zero. So macam biasa ni kita isi W sin 30 minus FK, this one, and minus W cos 30. So ni dah siap kan? Okay, step 3 pula. Step 3 FX. Okay, saya nak tanya awak, X, objek bergerak tak dekat along X axis? Bergerak. Tanya pada dia, bergerak. Kalau bergerak 0 ke MA? MA. Tapi bergerak constant velocity ke with acceleration? Constant velocity. A equal to 0. So Fx, summation of Fx equal to 0. Okay, Fy bergerak ke atas bawah? Tidak. Jadi 0 ke MA? 0 dah. Ini je fizik. Ini fizik. Yang lain apa? Matematik. Macam biasalah kita substitute Fx W sin 30 minus Fk sama dengan 0. Yang ni n minus W cos 30 equal to 0. Okey, kejap. Soalan nak apa? Baru nampak tak? Saya tak baca pun soalan dia nak apa yang dua ni. Calculate kinetic frictional force. Oh, dia nak F ke dia nak mu? Dia nak F ni ha. So FK negatif, bawa negatif jadi positif lah. W sin 30 sama dengan mg sin 30. Nanti you calculate lah berapa. Mas ada, G ada, sin 30 boleh dapat. Dah. Perlu, dah dapat dah jawapan. Perlu ke selesaikan yang ni? Fy? Tak. Lainlah kalau soalan tanya tiba-tiba saya tambah soalan 3 Roman. Calculate the normal force. Normal force ni W cos 30. Tak ada masalah pun. Sebab tu kita expect soalan aku pun boleh buat soalan macam ni. Okay, nanti berapa. Okay, boleh faham tak yang ni? Boleh Ada soalan? Tak ada? Dia maksudnya Okay, maksudnya negative friction iaitu dia ikut arah pergerakan, dia opposite arah pergerakan dia. betul. Kalau dia bergerak. Faham tak? Maksudnya kita nak tentukan frictional force. Kalau kita nak tentukan arah dia sentiasa opposite the motion of the object. Kalau objek tu bergerak ke kanan, frictional force tu kita buat arrow dia ke kiri. Kalau objek tu bergerak ke kiri, arrow untuk frictional force tu ke kanan. Boleh? Okey. Ada lagi soalan untuk soalan nombor 3? Ya. Kan dekat YouTube dia lain. Tak apa. Itu yang pening. Mana yang awak lebih faham? Kat YouTube ke yang ni? Tahu. Saya Tak tahu. Yang ni confused. apa dia? Baik semula. Sebab dekat YouTube
dia tulis positif friction dia. Positive friction yang untuk diagram ni. Sebab tu perasan tak saya gunakan perkataan assume. Assume apa dalam bahasa Melayu? Assume anggap. Yang dalam video Sefahan yang buat video. Dalam video Sefahan anggap kanan tu positif untuk soalan yang ni. Saya pula anggap yang bergerak tu positif. Ada banyak sebab dan kami dah berbincang dan dia pun setuju. Cara saya, maksudnya apa yang saya anggap lebih memudahkan pelajar untuk faham. Itu hasil perbincangan. Sebab tu dia nak buat pembetulan untuk video tapi dia macam tak sempat. Jadi dia suruh saya ajar je untuk chapter 4 ni tanpa video. Maksudnya pentingnya Google Meet hari ni untuk menerangkan awak konsep dan juga step-step nak selesaikan, dan selepas ni ikut je step-step yang ada. So tak without tengok video, sebab nanti dalam video akan ada percanggahan tapi membawa jawapan yang sama, cuma jalan yang berbeza dan anggapan yang berbeza. Faham tak? Faham tak maksud saya? Dia tak ada masalah kalau objek tu tak bergerak, tapi Sefarhan dia stick pada satu. Maksudnya dia sentiasa anggap walaupun objek tu bergerak, sentiasa kanan positif kiri negatif. Tak kisahlah objek tu bergerak ke kiri ke kanan, dia beranggapan bahawa selama-lamanya kanan tu positif, kiri tu negatif. Saya pula beranggapan bahawa kalau objek tu tak bergerak, kanan positif, kiri negatif. Dan kalau objek tu bergerak, yang bergerak tu ke arah mana tu yang positif. Dan saya sentiasa anggap positif tu adalah satu kemenangan. So kat situ terdapat perbezaan dari segi cara penyelesaian lah. Tapi tak salah pun dua-dua, sebab kami dua-dua anggap dan akhirnya membawa jawapan yang sama. Boleh faham tak apa maksud yang saya nak sampaikan? So tak kisah. Okey, tak kisah. Tapi jangan ambil dua-dua. Saya buat contoh Saya buat contoh. Sekejap. Okey, ni awak kena tahulah. Katakanlah bola. Okey, bola 5 Newton 10 Newton. Okey, ini anggapan saya ini anggapan Sefarhan. Okey, korang tengok sini, siapa menang? The winner is A or B? A. Jadi ball ni akan bergerak ke arah A, betul? Ke arah A, betul? Dengan lebihan berapa? Dengan kemenangan berapa? Berapa force? 5 force. Dengan kelebihan dia 5 force. 5 force lebih daripada B. Sebab tu dia menang. Okey, penyelesaian saya adalah dia bergerak, ball bergerak ke kiri kan? Kiri saya assume positif. Kanan saya assume negatif. So 5 Newton. Positif 5 Newton. Positif ni means that positif saya assume ke mana, jawapan ni nanti positif 5 Newton. Jadi positif awal-awal saya anggap positif ke mana? Ke kiri ke kanan? Kiri. To the left. Okey, Sefarhan pula Sefarhan assume tak kisahlah bergerak ke tak bergerak ke, sentiasa kanan positif, kiri negatif. Jadi negatif 10. Faham tak kenapa Sefarhan anggap negatif? Sebab dia assume walaupun bergerak, kiri negatif. Jawapan berapa? Negatif 5 Newton. Okey, Sefarhan dapat jawapan negatif. Sefarhan anggap negatif ni ke arah mana asalnya? To the left. Sama tak jawapan kami? To the left. Sama tak nilai kami? Sama. Simbol je lain. Simbol positif dengan simbol negatif, tapi membawa maksud yang sama. To the left. Saya cakap to the left. Sefarhan pun akhirnya kami berdua pun bersetuju. Pada asalnya kami berdua cara lain. Faham tak apa yang saya nak sampaikan?
So last kali kena jawab 5N to the left macam tu lah. Yes, jawapan dia adalah 5. Berapa nilai summation of force? 5 Newton. Ke mana? To the left. Sebenarnya yang negatif positif tu assumption kita. Sebab tu jangan suka-suka hati je letak positif ke negatif. Tanya kita punya pendirian apa. Boleh? Madam. Ya? So in summary, if objek tu bergerak tak kisah negatif or positif axis, automatically nilai objek tu jadi positif macam tu. Nilai objek tu okey, kebanyakan skema most of the time dalam buku ataupun dalam answer scheme nilai force kan, nilai force adalah positif, bukanlah nilai force, summation of force tu adalah positif sebenarnya ke arah itu. Jadi untuk saya macam dah buat macam pemerhatian untuk dapatkan summation of force tu positif, saya buat kesimpulan bahawa kalau objek tu tak bergerak, kita assume macam biasa. Kalau objek tu bergerak, ke arah pergerakan tersebut yang dapat positif. Boleh faham? Okey, boleh. Ke tak menjawab persoalan? Kalau Sebab salah. sebab salah maksudnya? Tak, saya salah positif dengan negatif. Saya tak kisah kalau you all nak ikut video sefahan langsung tak ada masalah, tapi awak kena tahulah kalau jawapan awak negatif tu menunjukkan apa maksud negatif tu? Direction. Dan awak assume negatif tu ke kanan ke kiri. Macam tu maksudnya. Awak kena tahulah. Dan jawapan nanti sama. Okey, dalam video FK nilai dia positif ke negatif? Positif. Nilai dia positif. Pada dalam video. Okey, nilai dia positif, betul? Okey, tak ada masalah pun. Sebab Farhan dah assume FK tu sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah kanan. Saya pula dapat FK positif sebab asalnya saya dah letak apa dekat atas ni? Dah letak negatif. Dia menjadi positif bukannya sebab saya assume dia positif tak, sebab matematik. Sebab saya dah assume dia negatif awal-awal, jadi W ni nak pindahkan ke sana, ke kanan, dia dah jadi negatif cancel off. Tapi sentiasa dua-dua bersetuju bahawa FK ni dia adalah oppose the motion of the object. Free body diagram kami berdua pun tak ada yang berubah, sama sahaja, cuma assumption kami sahaja. Boleh ke? Dua betul lah madam. Betul lah, sama je FK. So sebab tu saya cakap tak kisah awak punya jawab, awak assume kanan ke kiri positif, jawapan memberikan yang sama. Jawapan akhirnya kami berdua akan sama. Disebabkan resolve. Positif dekat Okey, negatif positif dekat table tu. okey. Kan dekat exam pun nanti kita tengok tu kan. Ya betul, pemeriksa akan tengok, oh budak ni assume mana, kita akan ikut budak tu, tapi kena stick pada satu lah, jangan campur-campur. So still betul lah. Still betul. Beza dengan skema. Dia tak beza dengan atas ni akan beza dengan skema. Atas ni akan beza dengan skema, tapi at the end jawapan mesti sama. Dan jangan risau kalau beza dengan skema, konsep betul kami terima. Sebab skema bukan satu. Kita pemeriksa pun kita buat beberapa jawapan, beberapa jalan kerja. Cuma kita nak mengajar ni, tak adalah kita nak mengajar 10 cara, nanti habis masa. Boleh? Faham? Boleh? Okey, tapi so far saya minta maaf kalau saya ajar ni saya stick pada saya punya cara. Kalau statik kita assume macam biasa, kalau dia bergerak dinamik ke arah pergerakan itu kita anggap positif. Boleh? Sebab lepas ni saya tak kasi awak tengok video. Sefaham pun nak pesan lah, sebab hari tu dia lupa nak pesan, dia kata jangan tengok video yang seterusnya sebab nanti awak confuse. Boleh? Madam, Ya. saya ada satu soalan. Okey. Kan ikut madam yang
objek itu dia ada turun bawah kan. Betul? So dia punya W masih dia dah negatif tu. Kerana dia ikut Okay. dia ikut direction ke bawah. Ke bawah tu sebenarnya it's not ke bawah, in this direction, object moving along x-axis tapi in this direction, betul? Dia bukanlah ke bawah, dia in this direction, betul? Jadi yang terlibat pergerakan only x-axis, betul? Okay, objek ada melibatkan pergerakan along y-axis or not? Yang W ke? Tak kisah. Kita jangan tengok W. Kita jangan tengok W. Kita tengok objek dulu. Objek ni ada moving along y-axis tak? Along y-axis tak? Dia kan dia static, betul? Jadi W kita nak resolve y-axis. Jadi y-axis kalau dia tak bergerak along y-axis, macam biasalah, bawah negatif, atas positif. That's why W ni negatif. Okay. Okay? Thank you, madam. Boleh. One more question. W kita nak resolve x-axis. Kenapa positif pula ni? Ya Allah, kenapa positif sedangkan ni kiri x-axis, madam, kiri. Kenapa positif? Kenapa jawapan dia, kelas? Buat medium assume. Assume. Saya assume apa? Objek ni Yang bergerak tu. yang bergerak, sebab soalan dah cakap objek tu bergerak ke arah ni. Okey, jadi yang ini positif, yang sebelah sini adalah negatif. Boleh ke? Boleh? Okey, kita cuba. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada. Okey, kita cuba buat soalan lain. Soalan 4B boleh? Boleh kita buat 4B? Okey, tak apa, biasalah ni nanti awak tengok jalan kerja balik, awak buat nanti sama je jalan kerja dia. Okey, sekejap 4B 5, jangan tengok 5. Ni pun sama. 6. Semua tak bergerak. Okey. Alright. Okey. 4B. Alright. Kita ada T1, T2, T3, 1 ada berapa point? 1, 2, 3. So kita expect akan ada berapa free body diagram? Ni, not 1, not 2. Objek pula ada 3. Okey, tak apa. Kita buat satu-satu. Dia dah bagikan kita diagram, kira macam dah bersyukur dah. Okey, ni kita buat FBD1 first. Step 1 lah. Ni step 1. T1. Lagi, ingat tension macam Sefahan ajar, tension mesti keluar daripada objek. T2 lagi. T3 sama kan macam diagram kan? T3. Not ni kita tak consider sebagai objek lah, sebab kita anggap dia massless. Macam mass dia terlampau, macam yelah string macam simpulan dia tu terlampau ringan untuk kita neglect, abaikan dia punya mass. Jadi dia tak ada weight lah. Alright. Tapi dekat sini ni kan 65 kan? So sini 65. Alright, sini 65. Okey, 80 pula kat mana? 80 sini. Alright. Ada apa-apa lagi? Ini x-axis. Dotted line ni saya buat apa? Axis apa ni? Y-axis. Okey, tu FBD 1. Sekejap Step 1. Okey, FBD yang kedua pula. Macam saya cakap tadi, kalau ada 10 objek, 10 lah FBD. Okey, not yang kedua pula. T4 dengan T3. Kan ni 80 kan, zigzag 80. So sini 80, sini 80. Matematik lah 80. Tapi ada satu lagi. Nampak tak ni string ni kan? Nampak tak ni string? Betul? Betul. Tapi kita labelkan dia. Alah, saya ingat pula. Dia tak ada label. Kita sendiri buat dia. Kita labelkan dia. Nak label apa? T5 lah. Boleh? T5. Boleh? Ada weight ke tidak? Not tu. Not tu simpulan. Ada weight tak? Ni ada weight tak? Tak ada. Tak ada. Sebab dia too small. Kita boleh neglect dia. Okey.
The third free body diagram apa dia? Apa dia? Objek. So objek ni sasah dia tulis 1500 Newton ni. So dia ada apa? Weight. Very good. Ada normal ke? Ada normal tak? Tak ada. Kenapa tak ada normal? Ada. Bagus, pandai. Normally kan student kan dia akan letak normal sebab dia ingat semua objek ada normal. Tak, semua objek ada weight. Normal hanyalah bila dia terletak pada satu surface. Okey, nampak tak tali dekat objek ni? So ada apa? Nampak. Ada apa? Tension ni sama dengan buruk no ni. Buruk teruk ni. Okey, ni label T apa ni? Pandai. T5 ni sama kan? T5 ni sama kan? T5 kan? Tali yang sama kan? Sama. So label sama. Okay? Alright. Step ke berapa pula? Step 2. Okay. 3 objek, 3 free body diagram. Berapa table? 3 table. Ni awak buatlah nanti. Tapi saya senaraikan dulu tabelnya apa. Saya tunjukkan. Biasalah senang-senang dahulu, susah dahulu, senang kemudian, kan? Ni kalau dah cakap yang setakat macam ni tak payah buat table pun tak apa. Tapi sebab saya ajar kan, so saya kena buat step by step lah. Nanti dah cakap you ala ni T1, T2, T3. Ni apa? Tolong label. T3, T4, T5. T5. Okey, T5. Ni T5, W. Okey. W. Okey, sekarang ni saya nak tanya, tiga-tiga ni dia bergerak ke dia statik? Statik. So tak ada isu yang macam soalan tadi. Kita boleh assume macam biasa. Kanan positif, kiri Negatif. atas positif, kiri negatif. Atas positif, bawah negatif. Okay, now look at object 1 dulu. T1, tolong resolve saya. Tolong, ni macam biasa. T1 Cos 65. okay, positif ke negatif? T1 Negatif, bagus. Negatif. T1 sin 65. Positif ke negatif? Positif, bagus. T2 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 pandai. Positif ke negatif? Pandai. Y pandai. T3 cos 80. pandai. Positif or negatif? Pandai. Okay, this one T3 sin 80. Negatif or positif? Pandai. Okay, this one pula. Tengok gambar, jangan tengok orang sebelah pula ni, tengok gambar dia. Negatif T3 Pandai. T3 cos 80. T3 sin 80. Positif ke negatif? Positif. T4 positif. T4 0. T5 T5 X 0. 0. T5 Y T5 negatif T5. Pandai. T5 jangan tengok orang sebelah, tengok yang atas ni, gambar dia sendiri. Zero. Pandai. Kenapa X kosong? Sebab dia dekat Dia posisi upward. Dia dekat paksi Y saja. W kosong. Negatif W. Step 2. Okey. Lepas tu buat apa? Summation kan? Alah ni. Okey. Negatif T1 cos 65 tambah T2 tambah T3 cos 80. T1 sin 65
tolak T3 sin AT negatif T3 cos AT plus T4 T3 sin AT minus T5 ni 0 T5 minus W. Okey, step 3. Okay, step 3 untuk yang gambar pertama, summation of fx, summation of fy. Okay, moving or not, x dengan y ni, x moving tak? Maksudnya objek tu bergerak tak kiri kanan? Tak, kosong. Bergerak tak atas bawah? Tak, ni pula. Tak juga. Ni? Kosong. Ni kenapa dua-dua kosong? Untuk gambar yang kedua, Tak bergerak. dua-dua pun tak bergerak. Ini kosong. Sama kan? Sebab tak bergerak, kita tak payah tak payah fikir banyak sangat dah. So fx, substitute lah ni. Negatif T1. Ni dah matematik tau. Nanti cahaya akan muncul di ujung jalan. Alamak, tak muat. Plus T2 plus T3 cos AT. Okey, kejap saya tak nak buat yang ni, boleh tak? Sebab nanti habis masa. Okey, yang ni kan, apa awak nak buat lepas ni? Awak nak buat apa lepas ni? Lepas daripada yang ini? Substitution. Substitute kan? Yes. fx, yang ni semua sama dengan kosong, buat kat bawah. Ni semua sama dengan kosong. Ni sama dengan kosong. Ni semua sama. Nanti kan jawapan sama. Nanti jawapan akan dapat bila awak dah dapat kat sini kan. Dia sebenarnya bertitik bertolak daripada sini, awak akan nampak. Saya start daripada sini. Tapi awak startlah daripada yang first dulu. Ni sebab saya nak shortcut. T5 minus W equal to 0. So T5 equal to W. Kan kita ada nilai mg kan? Kita ada nilai W dia kan? Nilai W dia berapa tadi? T5 sama W 1500. W dia 1500 Newton. Okey, T5 nanti ada T5 kan? So awak substitute kat sini. T3 sin AT minus T5 equal to 0. So T3 sin AT equal to T5. Okey, T5 kan nanti 1500. Nanti awak akan dapat nilai apa? T3. Dan seterusnya. Itulah perjalanan mencari jawapan lepas ni. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak, madam. Sama kan? Sama kan? Cuma ada 3 free body diagram. Okey? Sama je. Alright. Sebelum kita teruskan kepada soalan yang seterusnya, ada nak tanya tak? Boleh? Okey. Madam nak tanya, Okey. kalau saya buat 2 body diagram saja, yang ketiga body diagram tu saya merge dengan yang body diagram kedua. Boleh, tak ada. Saya jadikan double. Sama, boleh. Masukkan kawan awak kan, dia jadikan ni sebagai satu body ni kan, this one, dia terus W. Boleh juga. Siapa buat 2 full body diagram pun betul, sebab dia combinekan, sebab ni tali ni dia connect dengan wig ni, so dia anggap ini adalah wig terus W, sebab wig tu yang menarik tali 5 ni, tali yang kelima ni. So hanya ada 2 free body diagram pun betul. Saya buat 3 sebab tak nak awak confuse. Siapa yang dah faham konsep yang mana wig ni, beban ni, objek ni yang tarik tali 5 ni, dia boleh buat 2 free body diagram, tak ada masalah. At the end of the day, jawapan sama. Dalam video 2 free body diagram ke 3? Kelas 2. Tapi saya buat 3. 2 pun tak ada masalah. Saya buat 3 sebab student sebelum ni, student session lepas dan session sebelum ni, dia dah tengok video tu. Dia tanya pula, "Madam, kenapa dalam video 2 tapi kenapa bukan 3?" So saya buat pendekatan bahawa saya buat 3. Dalam video buat 2. Sama saja. Janji tahu sebabnya kenapa.
Boleh ke? Boleh terima tak? Boleh tak? Apa-apa soalan baik tanya sekarang. Sebab tak nak simpan lagi. Tanya je. Tak, kalau orang rasa patut ke aku tanya, tanya je. Biasalah. Benda ni baru bagi kita, kan? Ada yang kita kena tahu, ada yang student fast learner, ada yang slow learner. Macam tu lah. Macam saya dulu slow learner student, sebab tu bila saya dah jadi pengajar, saya seboleh sedaya upaya, what if kalau student aku ni, sentiasa saya ambil jalan kerja yang mana kalaulah student aku ni lambat sikit nak faham, dia bukan tak boleh faham, dia lambat sikit. So jadilah 3 free body diagram macam tu. Okay. Medium. Ya. Tadi tension 5 tu sebab dia arah dia dekat objek tu kan. Ya, betul. 5 tadi. Ya, ni 5. Ya. Ni tali ni. Okey, ni tali 5 sebab ini kan, ni knot kan? Ni knot. Jadi, alah kenapalah time tanya tak keluar pula. Dia dah bengong. Okey. Tak apa, saya terangkan. Yang ni T5 kan, sebab bila saya tutup gambar ni, tak ada objek ni, as if ini sahaja. Okey, ni T3 dan T4. Tapi oleh sebab ada objek kat sini, seolah-olah objek tu tarik tali ni. So, dia ada tension kat sini. So, T5. Pada objek ni pula T5 ke atas, ke arah upward. Okay, sebab dia sentiasa away from the object. Menjawab soalan ke? Oh, dia macam equate antara dua tu. Di-equate-kan dan dia akan dapat jawapan sama lah. Basically nilai T5 memang tak boleh berubah lah, sebab dia tali yang sama. Boleh? Okay. Boleh? InsyaAllah. Okay, good. So kita buat soalan nombor 5, boleh? Boleh. Boleh Okay. Jangan risau, sama-sama tu awak boleh rehat, maksudnya awak boleh relax sebab ni saya buatkan free body diagram saja. Nanti step 2 dengan step 3 yang mana table dengan yang summation of F tu awak boleh buat sendiri, sebab kita asalnya kita nak semak apa, free body diagram saja. Sekejap saya pangkah balik. Okay. Sementara tu rehatlah 3 minit. Rehat 3 minit dulu. Nanti kita sambung soalan nombor 5. Sian korang penat ya, stres rehat dulu. Nanti kita sambung 3 minit tak apa, rehat dulu. Okey, rehat dulu. Boleh, madam. Okay, so soalan nombor 5 ni, okay, step 1 lah, FBD. Okay, kita ada nampak P, kita ada nampak Q, kita ada nampak O. O ni dia adalah ni lah knot. Knot tu ni lah simpulan lah. Okay, so kita expect ada berapa free body diagram? 1, 2, 3. Boleh? 3 free body diagram ni bukan objek lah. Ni bukan objek. Ni 1, 2, 3. Okay, so kita tengok P dulu. Free body diagram P. Okay, ada apa? Force apa? Wait, pandai. Lagi? Normal. Lagi? Normal. Pandai, okay, normal dah. Lagi? Tension. Kanan ke kiri? Kanan. Okey, kanan. Tali kanan kan? So kita label lah T1 lah. Okey. Kiri ada apa-apa tak? Block P is placed on a rough. Nampak ni rough kan? Friction. Okey, friction ke arah mana? Okey, katakanlah dia ni kita tahu dia static. Dia static kan? Kenapa kita assume ke Kenapa tak ke kanan? Kalaulah objek P ni bergerak, dia turn cenderung untuk bergerak ke kanan ke kiri? Kanan. Jadi dia punya friction ke mana?
Kiri, oppose the motion. So ni tak bergerak, so static lah kan? Static. Okey. Ada lagi ke? Tak ada kan? Okey, point O pula. Point O ni P Ni point P. Ni point O pula. Okey, point O apa dia? Forces. Pandai. Ni T label apa? T1 nampak sama kan? Sama. Jangan pula sini awak label T5 pula, T2 pula. Dia sama, tali yang sama. Lagi. Wait. Ada weight ke? Ni objek ke? Ni not. Simpulan. Dia simpulan, so dia tak ada weight lah. Dia macam tadi kan. Ni ada string kan? T2 lagi. T3. Boleh tak faham kenapa ada T3 sini? Sebab ada tali. Boleh? Boleh tak boleh macam tadi macam Boleh. Ada weight. Boleh. Ni tapi yang ni kan ni boleh juga macam tadi. Tapi cuba awak tengok ni. Soalan dia. Draw FBD for apa? 4.0 4.0 kan, dia khas kepada point O, tapi tak ada masalah pun. Awak nak buat point O, T3 ni pun boleh kan, and block P, so sama je lah. Kalau awak, tapi awak kena buat ni Q jugalah. Okay, ini apa? W kan, W sini apa? T3. Kalau awak ni, saya buat kejap warna lain. Kalau lah awak nak buat dua saja, yang ni dengan satu lagi macam kawan awak cakap tu, T2, T1, W pun tak ada masalah, dua je lah. Boleh? Okay, mana-mana pun betul. Mana-mana pun betul. Okay, alright. So nanti step 2 dengan step 3 buat sendiri boleh. Nanti ada berapa table? 3. Lepas tu summation of, okay, ada 3. Kalau yang buat 2 lah je. Awak buat FBD 2 tiba-tiba ada 3 table. Janganlah macam tu. Okay, kita tengok one by one. Tapi saya tak tulis, saya tanya je. Awak pun mesti boleh jawab punya. Yang ni nanti kan kita dah buat step 3. Summation of fx equal to berapa? 0. Summation of fy 0. Pandai. Ini x 0, y 0. This one? This one? 0. X 0, y 0. Kenapa semua 0? Sebab dia static. Sebab dia static. Dia tak bergerak. Nampak ni? Kenapa pula medium static? Sebab dia kan cakap start to slide. Mula untuk tergelincir, mula untuk bergerak. Dah bergerak ke belum? Belum lagi. Jadi kosonglah semua. Summation of fx ke fy ke kosong. Okey, ni boleh ni nanti awak semak. Kalau in case awak dah buat macam ni, dah substitute tak dapat jawapan, nescaya adalah something wrong, tersalah kira, tersalah substitute, terletak negatif, yang positif awak letak negatif, yang negatif letak positif. Tolong jangan padam, tolong snap, send dekat group, saya akan semak. Boleh? Jangan padam sampai 5-6 jam buat benda yang sama. Jangan buat macam tu. Nanti kan awak give up. Okay, so ni dah settle. Okay, boleh proceed soalan nombor 6? Okay, soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6 ni pun kita buat FBD dulu. Okay, FBD Q. Ada berapa objek ni? 2 objek. Ada berapa FBD? 2. So step 1. Okay, kita buat FBD Q dulu. Ada apa Q? Tengok Q dulu. Pandai. Normal ke mana? Normal ke atas. Lagi? Ni Q. W. Ada weight. Bagus. Okay. Ada lagi ke? Tak ada. Habis saya lukis ni apa ni? X-axis. Forces ke yang dotted line ni? Bukan, just rujukan saya je. Maknanya X-axis tak ada apa-apa pun force pada X-axis. Boleh? Okay,
Sekarang ni saya nak tanya sebelum kita bergerak kepada FBDP ni, FBDQ ni dulu. Ni normal kan? Awak tahu tak normal tu dia wujud, awak mana tahu wujud pada objek yang pada surface lah kan. Okey, sekarang ni Q ni surface dia siapa? P. Surface dia P. Seolah-olah normal yang pada Q ni adalah P yang tolak Q, faham tak? P yang tolak siapa? Q. Okey, awak nampak tak gambar saya sekarang ni? Nampak? Awak tengok saya? Awak tengok saya? Okey. Okey. Sekarang ni saya ada eraser, saya ada phone. Okey. Eraser ni tolak phone. Okey, tolak phone kan? Tolak phone. Pada masa yang sama, phone pun apa? Phone pun tolak siapa? Tolak eraser. Itu kita namakan third Newton law of motion, action and reaction. Yes, apa yang kita tolak, orang tu pun tolak kita balik. Macam kita sandar kat dinding, kita tolak dinding, pada masa yang sama dinding tolak siapa? Tolak kita. Okay, now awak tengok ni surface phone ni eraser atas dia. Pada ni kan FBD pada eraser ni normal pada eraser ni ke atas, betul? Sebab dia ada surface, dia duduk dekat atas phone ni. Sebenarnya normal pada eraser yang ke atas tu tadi adalah sama dengan force yang dikenakan oleh phone ni ke arah siapa? Ke eraser. Okay, jadi catatan normal kat sini sebenarnya adalah force by P. Faham tak? Force oleh P. Sebenarnya normal ni sebenarnya adalah force oleh siapa? Oleh P. Dapat tak maksud saya? Ada sebab saya label macam ni. Sebab nanti kita nak buat yang P pula. Okey, kita tengok FBDP. Okey, awak tolong saya, FBDP ada apa? Double N. Ada wake P. Okey, ada wake. Okey, lagi ni P lah. N. Normal kan? Normal. Sebab dia atas apa tu? P ni terletak atas apa? U. Atas surface. Bukan atas Q. P di bawah Q. Okey, sabar. Normal ni force by siapa? Force by surface. Pandai. Yes, force by surface. Surface. Inilah lantai lah kiranya bawah ni. Okey, lagi ada apa? Okey, FBD ni lagi F2. Pandai. Lagi F1. Ni adalah ni label 100 Okey, ni berapa? 30 degree. Ada lagi tak? FS. Sekejap dia kata a stationary box P is on a rough surface. Yes. FS ke mana? Katakanlah ni statik kan, dia tak bergerak kan, tapi andai kata dia bergerak ke mana gambar P ni? Mana lebih? Kanan. Ke kanan sebab ni lebih besar. So friction dia ke mana? Frictional force ke kiri. FS lah sebab dia belum bergerak lagi, baru dia nak tarik ni. Boleh? Lagi? R. Okey, cuba awak tengok P ni kan, P ni tadi dia tolak Q, betul? Nampak ni? P tolak Q, jadi wujudnya normal pada Q ni, yang dekat Q ni, faham? Pada masa yang sama, action and reaction, Q tolak siapa? Q tolak P. Ini Q, phone ni P, eraser ni Q. Okey, P tolak Q tu normal pada eraser, pada Q ni tadi. Pada masa yang sama, eraser ni pun tolak siapa? Tolak P. Ke mana force dia? Ke bawah, pandai. Ke bawah. Tapi bukan weak. Dia adalah apa? Force. Kita label lah F. Tak tahu kan force apa kan? Nak label boleh je F3. Tapi ni sebenarnya adalah force
By siapa? Q. By Q. Faham tak maksud saya? Force by Q. Boleh Okey, kalau macam tu madam, habis surface ni kan tolak P. Ni dah kita dah ada normal. Okey. Habis P pun tolak surface. P tu tolak surface dengan weight dia lah ni. Faham tak? Maksud saya. Mula madam, mula. Okey. Okey, konsep new weight dengan normal. Kita ada measure. Smooth measure je lah. Okey, smooth saja. Kita ada kotak ni, box. Action and reaction. Satu force tolak akan ada opposite force. Sama nilai tapi opposite direction, betul? Ni saya buat measure tolak objek. Measure tolak objek ke mana? Ke atas. Objek tolak measure ke mana? Ke bawah. Okey, ni force by table. Force by object. Okey, force by table ni sebenarnya adalah normal yang kita label selama ni normal. Force by object ni sebenarnya yang kita label selama ni adalah apa? W. Boleh faham tak? Oh. Faham tak? Kenapa wujudnya normal, kenapa wujudnya weight? Normal dengan weight tu sebenarnya action and reaction each other, to each other. Boleh? Faham tak yang bawah ni? Boleh. Fahamkan yang bawah ni dulu. Yang ni faham? Faham. Okey, sekarang berbalik kepada isu yang ni. Tengok Q dulu, Q sahaja. Dia ada normal. Kan, sebab dia di atas P. Normal tu sebenarnya adalah datangnya daripada P. Maknanya P tu yang tolak Q. Itu yang kita namakan normal. Mana datang normal daripada P. Okey? Tengok P pula. P ni dia ada normal sebab di atas lantai ni. Okey? Jadi lantai ni tolak P. Itu yang kita namakan normal untuk P. Pada masa yang sama, Q ni pun tolak P. Tapi Q ni tolak P, force dia ke mana? Dia tekan P. Bila tekan ke mana force oleh Q ni? Ke bawah tu wujudnya satu lagi force ni. Oleh Q. Force by Q. Jadi nilai F3 dengan N ni nanti samalah. Sebab action and apa? N reaction. N ni wujud disebabkan F3. F3 ni wujud disebabkan apa? Disebabkan N oleh P ni. Faham tak maksudnya? Faham tak kenapa wujudnya F3 kat sini? Kelas. Ada yang tak faham tak? Tanya je, saya akan explain lagi sekali. Boleh? Madam, F3 sama dengan W lah. W mana? Tak sama. Sekejap F ni sama dengan W tak? W ni force lain, F3 ni lain. W ni adalah force, kan? Force daripada P, weight of P. Weight ni, P ni, berat P ni menolak lantai. Inilah weight. Tu wujudnya weight. F3 ni pula mana datang? Q ni menolak P ke bawah. So downward ni ada dua force. Satu W, satu lagi apa? F3. Awak nak label F ke F3 ke? Sukatilah. Boleh? Faham tak? Siapa yang tanya tadi? Oh, ya. Okey, faham Okey. Satu lagi soalan tadi. Medium. Ya, sebelum tu ada siapa yang tanya saya? Sebelum Kalau saya buat F3 tu, weight P tambah weight Q. Boleh? weight P tambah weight Q. Weight P tambah weight Q. Boleh juga, tak ada masalah. Sama je. Weight PQ boleh. Label saja yang lain. Boleh? Ni weight P atau weight Q. Weight P tambah Q. Okey? Saya tak label tu ada sebab lah.
Sebab takut nanti menjadi tanya-tanya kenapa P dengan Q pula. Sebab kalau saya terus label weight P tambah Q, macam susah nak terangkan konsep kenapa wujudnya F3 ni. Ni F3 ni saya force by Q. Nak label FQ pun boleh sebenarnya kat sini. FQ. Okay. FQ. Okay, ada soalan lain? Soalan lain? FQ. Ni FP. Normal ni kan FP. Okay, ada soalan lain? Boleh? Jadi nak senang fahamnya, dia punya force tu dulu samalah FP dengan FQ. Ya, nilai sama. Tapi direction berbeza. Contoh macam yang contoh saya buat ni, kalau weight ni 500 Newton, normal pun nilai dia apa? 500 Newton. Dengan syarat tak ada tepi-tepi ni, tak ada yang sebut-sebut force lain, tak ada. Ni dengan syarat ni tak ada ni nanti kita kena resolve lah. Okey? Kita jangan terus jump into conclusion dia selalunya sama, tak, sebab kadang-kadang dia ada force tepi kiri kanan, kita kena resolve dulu. Okey, boleh? Okay, boleh. Jadi bila kita dah ada free body diagram, kita buat table macam biasa. Cumanya saya nak tekankan bahawa tak semestinya dalam satu free body diagram yang ni kan, kalau ke kiri ni hanya satu force saja, tak, dia boleh tengok ni, ke kiri ada berapa force, how many forces here, 1, 2, atas 1. Okey, sebelah sini pula ada F1. Okey, downward ada 2. Tak semestinya downward ni ada weight je, tak, boleh wujud 2. Okey, kadang-kadang sampai 10 pun boleh. Alright, yang ni okey. Tak apa, ni awak buat, ni step 1 dah ada FBD, nanti step 2 buat table, step 3 gantikanlah, ni tak bergerak kan, sama dengan kosong semualah. Okey, nanti tak dapat jawapan, snap, send kat saya. Boleh? Kelas tertidur ke? Boleh. Tidur. Ya. Madam nak tanya itu yang FBD bagi itu blok Q Okey. itu friction di antara dua blok perlu lukis tak? Ya, dia ada cakap tak P ni rough. Stationary box P in a rough surface. So surface ni yang rough. Okey, P dia ada cakap tak rough? The force are applied to box P. Tak ada kan? So taklah, dia tak ada friction lah. Okey. Boleh, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, lain ada soalan? Tak ada. Okey, boleh teruskan. Medium kata sampai soalan 6 je. Kenapa nak kena teruskan? Tak apa, kita dah nak stop dah ni. Cuma saya nak cari yang ada acceleration ni. Ni buat ni sini sekejap boleh? Maksudnya macam jangan serius sangat lah. Saya bantu awak buat FBD sebab nanti lepas ni awak kena continue question 7 onwards kan. Jadi kenapa saya nak awak suruh awak tengok sama-sama. Saya tahu ada yang belum buat, ramai belum buat, tapi tak apa. Sama je konsepnya. Dia punya step sama, 3 step. Cuma nanti step ketiga tu untuk question 7 ni lain sikit sebab dia moving. Okay, kita buat sekejap boleh? Ada masa sikit lagi kan? Boleh tak kita buat sekejap yang ni? Boleh Okey. Yang ni ada berapa FBD? 2. Okey, kita buat 12 kilo first. Okey, ada apa? Tolong saya. Bagus sebab di atas service. Weight, very good. W lagi. T, tension ke kanan kan, tension. Okey, label. Okey, tension 1 lah. Okey, smooth kan, smooth fiber, so tak ada friction lah. Alright, lagi one more object, and ni W T, label apa ni? T1, pandai. Lepas tu dia cakap a horizontal pulling force 40 Newton is applied to the 10 kg. Maknanya ni ditarik dengan berapa? 40 Newton. So sini ada apa? External force 40 Newton. Boleh? Yang ni okey?
Okey, maknanya okey, saya nak tanya, yang ni bergerak ke tidak? Objek ni bergerak ke tidak? Bergerak. 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 Kenapa bergerak sayang? Bergerak. Kenapa tak resting? Cuba dah tengok sketch fiber diagram. Calculate acceleration. Maknanya dia dah tarik ni dan dia dah bergerak. Dia dah ada external force. Dia dah ada external force dan dia bergerak. Dia bukan lagi is about to move, tak, dia memang dah bergerak. Dia dah tarik dan dia bergerak. Boleh? So, step yang kedua, ni senang je sebenarnya. Walaupun dia bergerak tapi senang je. Okey, buat table, kita buat laju sikit. Okey, N T1 W. N positive N. Sorry. Ni apa? 0 positive N. T1. Okey, tadi awak cakap bergerak ke tak bergerak ni? Cuba lagi sekali, bergerak ke tak bergerak ni? Bergerak ke mana bergerak ni? Alamak, ke kanan. Maknanya ke kanan. Dia bergerak ke kanan. Jangan letak ke FBD ya, di luar FBD. Okey, jadi ke kanan kita assume apa? Positif. Betul lah, MA. Kanan positif, kiri kiri negatif. Selamatlah kita. T1 positif, T1. Y kosong. W, kenapa W negatif? Sorry. Kenapa W negatif? Ke bawah. Dia bergerak atas bawah tak? Dia bergerak atas bawah tak? Tak. Jadi macam biasa, atas positif, bawah negatif. Dia bergerak ke kanan kan? Jadi kanan yang dapat positif. Kalau saya tukar soalan, tiba-tiba external force ni ke kiri, jadi yang dapat positif belah mana? Belah kiri. Yes, pandai. Belah kiri. Belah kiri. Okey, table yang ni pula, ingat kalau ada dua free body diagram, kita kena ada dua table. T1 normal W, T1 negatif T1. Sorry, Y 0, N 0 positif N, 0 negatif W. Ada satu lagi apa? F. F X apa? Positif ke negatif? Positif 40, 0. Okey, ni summation of fx, summation of fy untuk yang pertama, summation of fx, summation of fy untuk yang kedua. Okey, ni step yang ketiga. Tolong saya. Fx sama dengan, untuk gambar pertama, pandai, MA. Fy 0. 0. Kat sini lah yang macam lain sikit daripada yang sebelum ni. Fy kenapa 0? Fx sama dengan MA pula. Kenapa? Sebab dia bergerak sepanjang pasi X, yang sebab tu X tu dapat MA. Y pula, di manalah objek tu ada atau bawah melantun-lantun, tak, di 0. Okey, untuk objek kedua MA 0. So nanti buatlah macam biasa. Ni Fx sama dengan T1 sama dengan MA. Fy N minus W sama dengan 0. Negatif T1 plus 40. Nanti kan jawapan akan ada di hujung jalan. N minus W 0. Ni kan A kan, ni M mesh untuk gambar pertama lain dengan mesh untuk gambar kedua. Jangan tersilap Ni kan, ni untuk objek pertama kan, substitute lah 12, yang ni 10 masuk. Okay, acceleration sama. Kenapa acceleration sama walaupun mesh berbeza? Kenapa? Sebab dia tarik. Dia satu sistem. Sekali tarik, dia satu sistem. Tali dia connect to each other, right? Jadi dia bergerak dengan acceleration yang sama. So nanti tu dah, sini saja fizik, lain-lain matematik. Boleh? Okay. Lepas ni kita dah stop dah. Okay. Lepas ni nanti konsep yang sama. Step 1, step 2, step 3. Okay. Cuma hati-hatilah tanya bergerak ke tidak. Itu je lah. Okay. Lepas ni awak tolong buat soalan. Awak tak payah tengok video. Nanti awak confuse. Okay. Nanti awak confuse.
Try buat soalan. Kan hari ni dah sampai 6. Okey, soalan nanti samalah 7, 8, 9, 10. Boleh? Boleh. Jadi sepatutnya hari Khamis ni Farhan dia nak sepatutnya lecture kan. Tapi hari Khamis ni kita bincang soalan 7, 8, 9, 10. Boleh? Boleh, madam. Try buat sampai nombor 10. Kalau tak tahu tu jangan kecewa lah. Maksudnya yang penting kita dah berusaha buat. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya soalan 3 sampai 6. Nanti tanya kat WhatsApp lah, dah buat ada masalah ke apa ke. Garanti akan ada yang tak dapat jawapan sama. Di situlah peranan saya akan tolong cek. Boleh? Boleh. Okay, so sebelum kita stop, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, kalau tak ada kita stop dulu lah. Alright, mungkin hari ni awak dah penat sangat dah kot. Okay, thank you. Kita jumpa hari Khamis Thank you. Okay, you're welcome. Okay, Assalamualaikum. You're welcome. Bye-bye. Stop recording. Thank you. You're welcome.